Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan menyambung lagi pelajaran kita tentang jenis-jenis tauhid. Ini adalah pecahan tauhid ataupun jenis-jenis tauhid mengikut pendapat ulama salaf, dan orang yang satu pendapat dengan mereka lah. Dan inilah pecahan yang terkenal di kalangan orang-orang yang mendakwa diri mereka salaf, seperti mazhab Wahhabi. Kalau kita belajar akidah Wahhabi, inilah yang mereka sebutkan pecahan tauhid. Jadi kita dah tahu dalam kuliah lepas bahawa tauhid ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil tauhidul rububiyah, yang kedua dipanggil tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Jadi pada pagi ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitulah jenis tauhid yang pertama. Muka surat 6 ya, kata pengarang rahimahullahu taala, tauhidul rububiyah. Yang nombor 1 tauhidul rububiyah. Dari segi bahasa Arab, ia perkataan tauhid dengan makna mengesakan Allah SWT. Ar-rububiyah merupakan kata nama yang diambil daripada perkataan Rabbun. Ya, Rabbun dalam bahasa Arab bermakna pemilik sesuatu. Ya, sesiapa yang menjadi pemilik kepada sesuatu dipanggil Rabbun. Ya, contohnya pemilik rumah dipanggil Rabbul Bait. Sebab itulah kalau belajar bahasa Arab, suri rumah, ya, perempuan yang duduk di rumah, ya, isteri kepada tuan rumah dipanggil Rabbatul Bait. Jadi pemilik sesuatu dipanggil Rabbun. Macam pemilik hamba dipanggil Rabbul Abdi. Macam dalam firman Allah Ta'ala surah Yusuf, ya, apabila Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya dia, iaitulah suami awak, sesungguhnya suami awak itu Rabbi, tuanku, maksudnya tuan punya kepadaku. Sebab Nabi Yusuf dijual sebagai hamba, ya, kepada pembesar Mesir yang menjadi suami kepada, ya, Zulaikha. Jadi innahu Rabbi, sesungguhnya suamimu adalah pemilikku, ya, tuan punya kepadaku, ya, maka aku tidak akan khianat kepadanya, maknanya, ya. Jadi Rabbun bahasa Arab bermakna pemilik sesuatu, yang empunya sesuatu. Daripada perkataan Rabbun itulah datangnya perkataan rububiyah. Dan ada juga ulama menyebut perkataan Rabbun ini berkaitan, ada hubungan dengan at-tarbiyah, ya, mendidik sesuatu, maknanya menjaga sesuatu, memelihara sesuatu. Orang Arab, ya, macam bapa yang jaga anak dipanggil murabbi, ya, tarbiyatul aulad, makna didik anak, jaga anak, besarkan anak, itu makna tarbiyah. Jadi pada kata Rabbun ada makna pemilik, dan ada makna tuan punya, dan ada makna menjaga sesuatu, memelihara sesuatu. Dan semua makna ini sesuai bagi Allah SWT. Sebab itulah Allah Ta'ala dinama Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Makna Tuhan di sini berdasarkan kata Rabb, maknanya yang memiliki seluruh alam, seluruh makhluk, yang mentadbir dan menjaga, menguruskan seluruh makhluk. Jadi tauhid rububiyah merujuk kepada makna pemilikan, pemeliharaan, ya, dan penjagaan. Sebab itulah kata ulama, kata pengarang kitab, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bermula tauhidur rububiyah, iaitu maknanya ialah mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Maknanya kita wajib yakin, ya, secara dengan penuh keyakinan, tanpa sebarang keraguan, bahawa Allah SWT Maha Esa dalam segala perbuatannya. Maknanya Allah Ta'ala dialah semata-mata yang bersifat ketuhanan, yang menguruskan kerja-kerja ketuhanan. Macam katanya seperti menjadikan, maknanya kita wajib yakin hanya Allah yang menjadikan, yang mencipta. Bukan sahaja langit bumi,
Bahkan segala apa yang kita buat pun dicipta oleh Allah. Ya, sebab itulah silap saya ada jumpa, ada lihat dalam buku anak-anak sekolah ya. Dibuat langit bumi dicipta oleh Allah, kereta dibuat oleh manusia. Ini adalah kenyataan yang keliru ya, mengelirukan. Sebenarnya kereta yang manusia buat pun dibuat oleh Allah. Ya, makanan yang kita buat, kuih yang kita masak, apa sahaja perbuatan kita sebenarnya dibuat oleh Allah SWT, diciptakan oleh Allah. Ini yang kita lupakan, yang kita tak sedar. Kita ingat yang buat Allah Ta'ala buat langit bumi saja, pokok, lautan, ya, air dan sebagainya. Tapi kita ingat perbuatan yang kita buat ni kita punya. Ya. Sedangkan sebenarnya semua sekali dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang buat langit bumi, Allah yang buat manusia, Allah juga yang buat kereta, buat bangunan dan sebagainya. Cuma bezanya, langit bumi dan sebagainya dibuat oleh Allah secara direct, bermakna secara langsung, bukan dengan perantaraan makhluk. Tidak ada makhluk yang terlibat dalam penciptaan langit bumi ini. Tetapi kereta dicipta oleh Allah melalui perbuatan manusia. Ya, bangunan misalnya dicipta oleh Allah melalui tangan manusia. Tapi Allah yang jadikannya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang mencipta kamu dan apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita buat juga dicipta oleh Allah. Ya, apa yang kita buat ni termasuk ya, binaan kenderaan yang kita buat, termasuk juga amalan kita. Kita semayang, Allah Ta'ala yang jadikan kita semayang. Ya, kita makan, Allah Ta'ala yang jadikan kita makan. Bahkan orang yang buat maksiat sekalipun, Allah yang jadikannya buat maksiat. Ini khilaf di kalangan ulama ni. Ya, ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita buat baik buruk sekalipun, sebenarnya Allah yang jadikannya. Ya, jadi kita tak boleh fikir lebih-lebih lah. Sebab kalau kita fikir lebih, kalau gitu kenapa masuk neraka? Ya, bila kita fikir kenapa kita masuk neraka, sedangkan Allah yang jadikan kita tak semayang, Allah yang jadikan orang tu buat maksiat, akhirnya jadi macam Mu'tazilah. Mu'tazilah dia guna logik semata-mata. Dia kata tak mungkin, ya, kalau Allah yang buat buatan hamba, tak mungkin akhirat nanti tak logik lah Allah Ta'ala seksa hamba, sedangkan dia yang buat. Ini sebab itulah bagi Mu'tazilah, hamba buat sendiri perbuatannya, tidak ada kaitan dengan Allah. Jadi ini adalah bercanggah dengan Quran dan hadis. Ya, berdasarkan Quran dan hadis, perbuatan kita memang kita buat, tetapi di sebaliknya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang telah mengaturkan sejak azali seseorang tu semayang ke, tak semayang ke, buat maksiat ke, buat taat ke, itu pada azali. Ya, cuma tanggungjawab kita sebagai hamba mesti berusaha buat yang baik, tinggalkan yang jahat. Atas dasar itulah kita akan dihisap pada hari kiamat. Kita tak boleh berhujah, kalau gitu aku tak semayang, takdir Allah. Ya, aku buat maksiat, takdir Allah. Bukan salah aku, salah Allah Ta'ala. Lagi salah kita. Ya. Kalau cakap yang tu, lagi salah. Jadi pegangan sebenarnya begitulah. Hakikatnya segala-galanya dibuat oleh Allah, tetapi pada zahirnya kita ada tanggungjawab sebagai mukallaf. Jadi yang dimaksudkan di sini, ya, yang disebutkan di sini adalah kita wajib yakin hanya Allah yang menciptakan. Tidak ada benda pun yang tidak dicipta oleh Allah. Ya, tidak ada benda yang ada yang dicipta oleh yang lain daripada Allah, tidak ada. Semuanya dicipta oleh Allah. Bahkan perbuatan hamba pun Allah yang ciptakannya. Cuma kita jangan kelirulah. Ada ajaran sesat yang kata apa? Kita berjalan, sebenarnya Allah berjalan. Kita makan, sebenarnya Allah makan. Ini mengarut. Dia campur aduk antara perbuatan hamba dengan kehendak Allah. Itu salah. Saya dah jumpa orang macam ni. Dia kata kita berjalan, sebenarnya Allah yang berjalan. Kita tidur, sebenarnya Allah tidur. Kita bercakap, sebenarnya Allah bercakap. Dia mengarut sekali. Dia tak faham manakah perbuatan hamba dan manakah perbuatan Allah. Jadi kita kena hati-hatilah. Yang penting kita wajib yakin bahawa hanya Allah yang menjadikan, tidak ada yang lain yang menjadikan. Jadi kalau cakap pada asalnya, ya, berdasarkan tauhid ini, kalau orang tanya, cantiknya rumah awak siapa buat? Jawapan sebenarnya Allah. Allah.
Kereta BMW apa buat? Allah. Itu asal. Ya. Tapi tak salah kita cakap siapa buat rumah cantik ni? Tukang kayu itu. Ya. Siapa buat kereta cantik ni? Kilang itu. Itu tak salah. Itu bercakap pada zahir. Tapi pada hakikat sebenar, yang buat segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memberi rezeki. Begitu juga rezeki hanya Allah yang berikan. Walaupun kita nampak macam duit yang kita dapat, ya, itu daripada bos misalnya. Tapi itu zahir sahaja. Hakikatnya Allah yang bagi duit tu kepada kita melalui bos kita. Ya. Sebab itulah kita walaupun bila dapat gaji kena kata apa? Alhamdulillah, bukannya alhamdulillah bos. Ya. Tak boleh kata saya segala puji bagi bos, tak boleh. Alhamdulillah. Sebab gaji datang daripada Allah melalui manusia. Sebab Allah Ta'ala berkuasa menariknya. Dengan mana tak dapat gaji, ya. Ataupun dah dapat dah gaji, kena rompak tengah jalan, ya. Berlaku orang keluarkan duit, kena pukau, habis duit dia. Jadi rezeki datang daripada Allah. Dapat duit daripada kerajaan sekalipun, kita kena ingat rezeki daripada Allah. Kita kena fikir Allah Ta'ala. Dengan mana di sebalik pemberian kerajaan itu adalah rezeki daripada Allah yang dipanggil tauhid rububiyah. Kita wajib yakin bahawa segala rezeki daripada Allah. Maka jangan hanya pandai bersyukur pada kerajaan, tapi kena bersyukur kepada Allah. Sebab itulah apa sahaja yang dibuat oleh kerajaan, dikendaki oleh kerajaan, kita kena tengok betul tak dengan Islam. Kalau betul, okey. Tak betul, tolak. Itu maknanya kita syukur kepada Allah, bukan syukur kepada kerajaan semata-mata. Jadi rezeki kita wajib yakin datang dari Allah. Sama ada melalui kerajaan, melalui bos, mak ayah atau sebagainya, ya, kita wajib ingat rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menghidupkan hanya Allah menghidupkan, dan mematikan hanya Allah mematikan. Ya. Jadi kalau orang kemalangan mati, siapa yang matikan dia? Allah. Itu hakikat sebenarlah. Ya. Tapi bercakap zahir tak salah. Kenapa mati? Stroke. Itu cakap zahir. Ya. Jadi kita nak cakap dengan hati-hati lah. Kenapa mati? Sakit jantung. Ya. Dalam hati Allah yang jadikannya mati. Ya. Jangan pula kenapa mati? Sakit jantung. Kalau tak kerana sakit jantung tak mati, itu salah cakap macam tu. Ya. Kerana mati ni tak semestinya sakit jantung. Macam-macam sebab boleh mati. Ya. Jadi yang mematikan Allah. Tapi tak salah kita cakap kenapa mati? Lemas. Kenapa mati? Kemalangan. Kenapa mati? Merempit. Ya. Merempit, jantung untuk sikap mati. Jadi itu zahir saja, hakikat Allah. Dan menurunkan hujan, yang turunkan hujan Allah. Walaupun kita belajar sains, ya, hujan turun dengan sebab, ya, proses seolah-olah macam semula jadilah. Awan yang mengumpul air yang naik daripada uap air yang naik dari permukaan sungai dan laut kumpul ke awan, kemudian bila dah berat turun. Itu teori sains semata-mata. Tapi sebenarnya Allah yang turunkan hujan. Ya, sebab itulah kita tengok ada negeri langsung tak turun hujan. Ya, macam negara-negara Afrika banyak tak turun hujan, awan ada di mana-mana. Ya, tapi awal lalu saja tak turun hujan. Negeri yang banjir pun sama juga. Yang sebelahnya tak banjir, sebelah ni banjir. Itu semua kerja Allah SWT. Hujan kita wajib yakin turun dengan kehendak Allah. Kemudian memelihara, yang menjaga hanya Allah. Jadi kita walaupun kita usahakan kunci pintu, orang beli motosikal baru, kunci motosikal dia kena ingat yang jaga sebenarnya Allah SWT. Ya, sebab itulah kita walaupun kunci, kita kena ingat yang kunci tu yang jaga adalah Allah. Kalau kita tak jaga tauhid itu, ya, kita serahkan hati pada kunci tu, tu yang berlaku kecurian tu. Ya, walaupun dah kunci kena curi juga. Ya, sebab kita bergantung kepada kunci. Kita kena bergantung kepada Allah. Ya. Kemudian memberi manfaat. Manfaat ni benda yang baik. Dan memberi mudarat. Semuanya Allah Ta'ala. Allah yang menyembuhkan, memberi sakit dan sebagainya. Dan umpama yang demikian itu, dan begitulah yang lainnya. Sehinggalah dalam bab makan misalnya, yang memberikan kita kenyang Allah. Ya. Yang berikan kita, jadikan kita lapar Allah. Cuma ulama berkata dari segi bercakap kita kena jaga. Yang baik-baik sahaja kita sandarkan kepada Allah. Ya, yang baik-baik, contohnya semayang, alhamdulillah Allah jadikan aku semayang. Ya, bila kita sembuh, alhamdulillah Allah yang sembuhkan aku. Itu dari segi adab. Kemudian yang buruk-buruk jangan kata Allah. Jangan kata kenapa kau ni berzina? Kehendak Allah. Ya.
Jangan marahkan aku. Allah nak aku berzina, maka aku berzina, aku ikut kehendak Allah. Itu salah cakap macam tu. Ya, kenapa kau tak sembahyang? Kehendak Allah. Perempuan ada aurat, kenapa kau tak tutup aurat? Allah tak kehendaki lagi aku tutup aurat. Bila Allah kehendaki aku akan tutup aurat. Ini masalah. Orang panggil terlajak tauhid. Jadi kita kena bercakap. Kalau benda buruk, jangan sandarkan kepada Allah, sandarkan kepada kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa sahaja yang baik menimpamu wahai Muhammad, maka ianya daripada Allah. Apa sahaja yang buruk menimpamu wahai Muhammad, maka ianya daripada diri kamu sendiri. Ini adab dia. Ya, sebab itulah dalam kisah Nabi Khidir, ya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa sebelum jumpa Nabi Khidir, dia ada seorang pembantunya, itulah Yusha' bin Nun, ya, ditugaskan jaga ikan tu. Ya, tiba-tiba dia lupa. Maka bila Nabi Musa tanya, Yusha' kata apa? Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Aku tidaklah dilupakan melainkan oleh syaitan, sehingga aku tak dapat nak menyebutnya kepada kamu. Jadi kata Yusha', aku lupa sebab syaitan. Padahal hakikat sebenarnya yang melupakannya Allah. Allah jadikannya lupa tentang ikan tu. Dah tengok dah ikan tu terkejung. Ya, tempat tu tanda adanya Nabi Khidir, tapi dia tak sebut pun masa tu. Bila dah jalan jauh dah, bila dah sampai masa makan tengah hari, lapar baru teringat ikan tu. Ya, mudah mereka pusing balik. Sebenarnya yang melupakan tu adalah Allah. Tetapi adab bercakap. Nabi Yusha kata, yang melupakan aku syaitan. Mungkin syaitan kata, aku tak kena mengena pun. Ya? Aku tak kena mengena pun. Masa tu pun aku tidur tengah hari, dia kata. Ya? Tapi sebagai adab bercakap, kita yang buruk-buruk kata syaitan, kata tu. Sebab itulah ustaz-ustaz ceramah, yang baik daripada diri yang baik daripada Allah, yang jahat daripada diri saya sendiri. Itu adab cakap. Ya, lebih bagus sikit apa? Yang baik daripada Allah, yang tak baik tu daripada syaitan. Begitu. Ya, syaitan pun terkejut duduk tepi dinding tu, terkejut dengar, ya, kata gak dia. Itu adab bercakap. Jadi walaupun segala-galanya daripada Allah, tapi kita ingat yang baik saja kita sandarkan kepada Allah. Yang buruk jangan sandar pada Allah, sandar pada diri sendiri, sandar pada syaitan. Itu ya. Kemudian tersambung pada masa akan datang, pengarang kita rahimahullah ta'ala akan menjelaskan lagi makna tauhid rububiyah ini. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.